Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fiza Munirah Maharap. Tumpuan berita malam ini. Pembuahan Pusat Penyakit Berjangkit Sarawak SIDC akan memberi peluang kepada negeri ini untuk menghasilkan vaksin sendiri berikutan Amaran Penyakit Act yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, Sarawak mempunyai pusat kajian penyakit berjangkit dan pakarnya yang tersendiri. Jelasnya, kerajaan perlu berjaga-jaga berdasarkan pengalaman semasa COVID-19 sebelum ini apabila berhadapan dengan masalah limitasi vaksin. Doktor kita bekerjasama dengan pihak Amerika, Germany dan juga Singapura untuk mencari jalan bagaimana kolaborasi ini boleh menjaminkan kita mempunyai vaksin kita sendiri. Kita melabur 200 juta dan ia akan siap pada tahun 26. Beliau berkata demikian semasa ditemu bual wartawan selepas merasmikan Majlis Pembukaan Rasmi dan Ramah Mesra sempena The Business and Entrepreneurs Forum 2023 di Kuching pada Sabtu. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari menambah, perkara ini mampu direalisasikan dengan kepakaran dan kekayaan biodiversiti milik Sarawak. Mereka yang expert ini, pakar ini, sudah tentu dapat bekerjasama bukan saja daripada penyembuhan penyakit tetapi juga daripada ubat, vaksin yang boleh kita keluarkan. Kerana kita ada mempunyai biodiversity kita, ya, bahan-bahan pelan kita dalam hutan yang mungkin boleh mengeluarkan vaksin dari sudut penyakit yang berjangkit. Hadir sama Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak MFICORT, Datuk Seri Dr. Stephen Rudy Utom, Penasihat Dewan Perniagaan Persatuan Cina, Zhongxiang Tan Sri Lim Sun Peng, Presiden Dewan Perniagaan Persatuan Cina, Zhongxiang Datuk Sri Robert Lim dan Presiden Dewan Perniagaan Keturunan Huang Malaysia, Profesor Dr. Eng Pokok. Paparan seterusnya. Sarawak berjaya mencapai matlamat menjadikan Kongres Inovasi dan Teknologi Dunia WCIT serta Persidangan Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak IDEX 2023 sebagai acara bersejarah yang menggabungkan pelbagai aspek inovasi dan teknologi digital. Timbalan Pengerusi Bersama WCIT Tan Sri Datuk Amar Muhammad Mursyidi Abdul Ghani mengakui bahawa penganjuran kedua-dua acara teknologi ini bukan sahaja mengukuhkan reputasi Sarawak dalam arena teknologi global, malah turut meningkatkan peluang perniagaan dan perkongsian antarabangsa. Menurutnya, kejayaan ini membuktikan bahawa Sarawak mampu menjadi tuan rumah bagi acara berprestis seumpamanya di samping mempromosikan negeri ini sebagai destinasi menarik dalam dunia teknologi global. I'm happy that we have been successful and I think we've achieved our objective. Right from the beginning, our target was about 10,000. We've achieved that numbers. It's a challenge to bring in people internationally to come to Kuching. But bearing the fact that Sarawak is a unique place in the island of Borneo, separated by the Big Sea, and it's a hidden gem. And when we sold the conference, we sold it as a hidden gem place where people should come and visit. So we are successful in promoting that idea of Sarawak and Kuching is a hidden gem. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas Majlis Penutupan WCIT dan IDEX 2023 disempurnakan oleh Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Liasan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Jumaat. Dalam kesempatan itu, Tan Sri Datuk Amar Muhammad Mursyidi mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak kerana telah bersetuju menjadi tuan rumah bagi acara tersebut selepas Malaysia menganjurkan WCIT pada tahun lepas di Pulau Pinang. Katanya Sarawak telah menonjolkan diri sebagai destinasi menarik dan strategik untuk acara-acara teknologi global dengan potensi untuk membuka pintu kepada kerjasama dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Pada masa sama, beliau juga mengucapkan tahniah kepada Armenia yang akan menjadi tuan rumah bagi WCIT dan IDEX 2024 dan berharap agar mereka juga akan mencapai kejayaan besar dalam penganjuran tersebut. Beralih dengan perkembangan di Betong.
Ahli Parlimen Betong Dr. Richard Rapu meneruskan usaha membantu sekolah-sekolah di kawasannya dengan menyalurkan geran projek Mesra Rakyat PMR dan projek kecil luar bandar MRP kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Saribas. Majlis penyerahan cek geran PMR dan MRP itu diadakan di Rumah Rehat Kerajaan Betong pada Jumaat dan turut dihadiri Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Saribas, Muhammad Razi Sitam. Geran PMR yang diserahkan berupa projek di beberapa buah sekolah bagi menaik taraf kemudahan-kemudahan asas yang telah disediakan skop kerja oleh Jabatan Kejaraya JKR bahagian Betong. Manakala geran MRP bagi membiayai sebahagian kos aktiviti PIBG. Sementara itu, para guru besar dan wakil daripada PIBG sekolah-sekolah yang hadir merakamkan penghargaan kepada pihak kerajaan atas pemberian geran berkenaan. Di Kanawit pula, dengan adun gemah Anyi Jana mensasarkan untuk mengagihkan projek transformasi luar bandar RTP kepada rumah panjang dan sekolah di konstituensinya yang amat memerlukan dalam tempoh 5 tahun ini. Menurutnya, permohonan projek RTP bagi tahun 2024 akan dikumpul selewat-lewatnya bulan November sebelum dihantar ke Pejabat Residen Sibu. Katanya mereka yang berminat perlulah mengadakan mesyuarat terlebih dahulu dan menghantar surat permohonan berserta dengan minit mesyuarat ke Pusat Khidmat Adun Gemah di Pekan Kanawit. Beliau berkata demikian semasa berucap menyempurnakan Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Rumah Seliau Sungai Tuah Kanawit pada Jumaat. Katanya setiap adun kerajaan di Sarawak ada disalurkan bajet sebanyak RM5 juta setahun untuk melaksanakan projek-projek tersebut. Mengulas mengenai projek RTP Rumah Seliau yang dirasmikannya, beliau berkata projek membina parit di hadapan rumah panjang tersebut telah siap dibina dengan kos RM100,000 dan pembinaannya diselia oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Sibu. Beralih dengan perkongsian di Serian. Adun Terpadu Dr. Simon Sinang Bada menyeru agar hubungan baik antara negara Indonesia dan Malaysia terus dikekalkan pada masa hadapan. Menurut beliau, hubungan erat dan saling bekerjasama ini amat penting untuk ekonomi dan perdagangan serantau di samping dalam penganjuran bersama aktiviti-aktiviti bermanfaat kepada kedua-dua negara. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian Sukan Sosek Malindo ke-22 di Serian pada Sabtu. Tambah beliau lagi, Sukan Sosek Malindo ini merupakan acara tahunan namun terpaksa ditangguhkan ekoran pandemik COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2019. Antara pengisian program adalah acara sukan rakyat yang diadakan di Kompleks Mini Sukan, manakala sukan moden diadakan di Stadium Tertutup Dewan Masyarakat Serian dan di Pusat Pentadbiran Kerajaan Sarawak bahagian Serian. Pada malamnya turut diadakan Malam Titian Muhibah yang diadakan di Pusat Persidangan Serian SCC. Selanjutnya, seramai 100 peserta dari sektor awam, swasta dan institusi pengajian tinggi telah menyertai program Hari Produktiviti MPC Sepenampilan Inovasi Perkhidmatan Awam Sarawak 2023. Tema kali ini iaitu Innovation and Creativity Embracing New Economy, selari dengan hasrat Kerajaan Sarawak untuk mendedahkan inovasi dan kreativiti terutama dalam kalangan penjara awam bagi meningkatkan lagi kualiti perkhidmatan di Sarawak. Menurut ahli Lembaga Pengarah Perbendaharaan Produktiviti Malaysia Wilayah Sarawak MPC, Jeffrey Ahmad Tambi, program ini diadakan sebagai wadah untuk perkongsian pengalaman dan idea dalam kecemerlangan penyampaian perkhidmatan. Jelasnya, ia adalah pemangkin budaya kreativiti dan inovasi melalui pelbagai platform aktiviti supaya penjual awam lebih berdaya saing. Selain itu, ia juga dapat meningkatkan kesedaran kepentingan budaya inovasi dan kreativiti dalam penyampaian perkhidmatan awam. Beliau berkata demikian dalam ucapan perasmian Hari Produktiviti MPC Sepenampilan Inovasi Perkhidmatan Awam Sarawak 2023 di Kuching pada Sabtu. Tambah beliau, produktiviti adalah penting untuk kejayaan jangka panjang dan menambah baik keupayaan daya saing sesebuah organisasi. Dalam program sama turut disampaikan sijil Productivity Champion kepada 9 pegawai dan wakil agensi kerajaan dan swasta. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS.Sarawak, The Jovi.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri berita UKAS, saksikan surutan majlis pembukaan rasmi
dan Ramah Mesra sempena The Business and Entrepreneur Forum 2023 di Kuching pada Sabtu. #Saluran Informasi Rakyat, Salam Mukas.